Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'ah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh, dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Sallallahu alaihi. Dan ketika mana berkata Tuhan kamu wahai Muhammad kepada malaikat, sesungguhnya aku pencipta di atas muka bumi ini pentadbir. Lalu mereka iaitu malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Ya Allah, adakah patut kamu nak ciptakan pada bumi itu mereka yang melakukan kerusakan dan pertumpahan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih, bertahmid dan menyucikan engkau. Lalu Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya aku lebih tahu barang perkara yang kamu tak tahu. Dan kemudian telah mengajarlah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan Adam segala nama-nama. Kemudian Allah Ta'ala bentangkan semua itu kepada malaikat. Lalu berkatalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beritahu kepadaku nama-nama semua itu, sekiranya kamu daripada kalangan orang yang benar dan malaikat. Sadaqallahu alazim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan 31. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi ini kita bertemu di masjid ni, Masjid Bandar Baru Sungai Buloh ni, untuk kita kuliah subuh seperti yang telah kita jadualkan. Mudah-mudahan dengan kuliah subuh kita pada pagi ini mendapat keberkatan di sisi Allah SWT, insya-Allah. Pada pagi ini insya-Allah nak baca dua ayat Al-Quran. Ayat yang anda baca ni ayat yang selalu kita dengar. Ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dekat kita tentang asal-asal penciptaan Adam AS, atuk nenek kita dululah. Kita semua ni berasal daripada satu, namanya Adam AS. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Siapa dia lelaki itu? Adam. Adam, kemudian Allah Ta'ala cipta pula teman Adam. Teman Adam tu namanya Hawa. Daripada Adam dan Hawa tu pula beranak pinak. Ada manusia ni duduk yang tempat agak panas sikit, kulit hitam, namanya Afrika. Pergi duduk tempat sejuk sikit, kulit putih, namanya Amerika. Pergi alik, tak berapa nak panas, tak berapa nak sejuk, kulit pun tak berapa nak hitam, tak berapa nak putih, sawo matang, namanya Melayu. Jadi berbeza geografi. Bila beza geografi itu, Allah Ta'ala jadikan kita dengan beza geografi adalah berkaum-kaum, berbangsa-bangsa. Dalam bangsa-bangsa itu pula dia ada kabilah. Melayu tu berapa jenis Melayu ada? Ada Melayu namanya Melayu Kelantan, ada Melayu namanya Melayu Terengganu, ada Melayu namanya Melayu Kedah, ada Melayu namanya Melayu Negeri Sembilan, ada Melayu tu namanya Melayu Jauh,
Ada Melayu tu namanya Melayu Bajar. Oh, tak larat bilang Melayu saja. Dan di antara satu Melayu dengan Melayu lain, kadang-kadang tak apa nak faham. Orang Kedah, orang Kelantan cakap dengan orang Negeri Sembilan yang sama-sama pekat. Elok dia tu. Kalau dia mencairkan, dia orang Kelantan mencairkan kelantanan dia, yang Negeri Sembilan cairkan Negeri Sembilan dia, tahan lagi. Tapi yang Kelantan tu pekat Kelantan, dia bukan Kelantan Kota Baru ni, dia Kelantan Pasir Mas. Tak apa dah tu. Kelantan tu kita dengar, apa dia nak terima ni, apa dia kau cakap ni, dia malu cakap tu kadang-kadang pelik makhraj huruf tu. Dia sebab Kelantan di Kota Baru, Kelantan Pasir Mas dia lain sikit. Kalau Kota Baru ni bulan tu dia sebut bulan, kalau hak Pasir Mas dia tak sebut bulan, dia sebut bulan. Jadi idgham al-ghunnah sikit. Tu lain tu. Kita pula sembang orang Negeri Sembilan, dua tu cakap, eloklah. Kita betul menung. Pendek dah ni. Okey. Ni cerita tu sama-sama Melayu. Kita orang Melayu, Anas ni lah, Anas orang Kelantan ni, sembang dengan Jawa, teman lah situ. Orang Jawa sembang pula dengan Banjar, eloklah tu. Nak ceritanya kepelbagaian kabilah dalam satu bangsa Melayu. Bangsa India tu apa jenis India dia? Ada India Hindi, ada India Gujarat. India Hindi ni cakap Hindustan, India Gujarat ni cakap Tamil. Kita duduk dekat India, pergi dekat New Delhi. New Delhi tu cakap Hindi. New Delhi cakap Hindi, pergi kat Gujarat cakap Tamil. Teman. Shah Rukh Khan tu dia boleh bercakap dengan Aishwarya itu sebab dua-dua ni cakap Hindi. Aishwarya ni lebih, dia boleh bukan sekadar boleh cakap Hindi, dia boleh cakap Tamil pula. Anak Aishwarya. Sebab tu kalau kita tengok filem-filem Hindu cerita gini, tengok cerita filem Hindustan, ketika ada karakter yang nama Aishwarya ni, dia bukan sekadar berlakon filem Hindi, kadang-kadang dia berlakon juga filem Tamil. Anak Aishwarya sebab dia bercakap dua bahasa. Kita tengok watak Shah Rukh Khan dengan seorang lagi watak Rajana Khan, tak sama. Rajana Khan lagi canggih dia punya watak dia. Dia boleh ambil rokok, dia baling, dia tembak, lepas tu ambil isap rokok. Kita tengok tu penuh. Tu mana buat filem kan. Tu Rajana Khan. Itu Tamil punya style. Tu style Tamil. Hindi punya style lain pula. Tu India, satu rumpun India. Tapi India tu dengan kepelbagaian dia kan. Ada, itu benda-benda berlaku. Di Pakistan tu pula, dia ada Karachi, dia ada Lahore, dia ada Islamabad. Di Karachi cakap bahasa Hindi, Urdu tum kahan jario. Tu nak pergi mana? Kalau di Karachi pergi tum kahan jario. Tapi kalau pergi dekat Lahore, dia nak tanya lagi ke mana, dia sebut tum kahan jario. Dia tanya kita celeng. Lain sikit bahasa dia kan. Sebab atas tu Punjab, yang sini ni pure Pakistan. Tu cerita tu Pakistan. Tu cerita Pakistan. Kita pergi ke Arab pun serupa. Cuba kita cek. Semua ni yang dikatakan ada Pakistan Gujarat, ada India Gujarat, ada India New Delhi, ada Pakistan Karachi, ada Pakistan Lahore, ada Melayu Jawa, ada Melayu Banjar, Melayu Kelantan, Melayu, ada apa lagi? Macam-macam ni, yang macam-macam ni start daripada mana? Seorang Adam AS. Cerita Adam tu apa cerita sebenarnya? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut cerita penciptaan Adam AS. Kata Allah Ta'ala, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala kata, ketika mana telah berkatalah Tuhan kamu wahai Muhammad kepada malaikat, sesungguhnya aku ni pencipta di atas bumi ini, khalifatan fil ardh. Ayat ni Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita tentang 2-3 perkara lah. Tak apalah kita cerita sejarah dulu. Sejarah ayat ni Allah Ta'ala nak cerita sebenarnya sebelum Adam AS duduk di atas muka bumi ini, dah ada makhluk lain dah duduk atas muka bumi. Siapa dia makhluk tu? Jin. Jin, makhluk yang mula-mula sekali mentadbir bumi. Sifat jin ni ada kesamaan dengan manusia dalam beberapa keadaan. Yang pertamanya kesamaan di antara jin dengan manusia, dua-dua ada akal. Ada akal. Yang keduanya, manusia dengan jin mempunyai nafsu. Nafsu, jin ada nafsu, kita pun ada nafsu. Beza dia, jin kita tak nampak tengok, kita nampak tengok. Tu beza dia. Jin ni, dia duduk atas muka bumi tau, dia tadbir bumi macam kita lah. Jadi bila duduk atas muka bumi, ada akal, ada nafsu. Bila ada nafsu, sifat dia orang bergaduh, berperang, bunuh-membunuh di antara satu dengan yang lain. Bila bunuh-membunuh, masa itulah Allah Ta'ala cipta malaikat. Apa kata malaikat?
Malaikat kemudian lagi bila Allah Ta'ala cipta malaikat, apa tugas malaikat? Lawan jin. Berlakulah peperangan. Inilah peperangan dunia yang pertama. Terus perang dunia pertama yang Rusia lah apa tu baru semua ni. Ni peperangan dunia pertama tu cerita peperangan di antara malaikat dengan jin. Perang, perang, jin kalah. Dan aja jin kena tawan. Bila jin kena tawan, yang tak lebih bumi pula lepas pada itu adalah malaikat. Jadi malaikat tak lebih bumi tak best. Sebab malaikat ni tak berakal, tidak bernafsu, kerja taat dia dengan Allah Ta'ala. Dan bumi ni tak unik tau. Kita ni bumi dia unik ni bila ada orang bergaduh. Kalau semua baik tak best juga. Di dalam bergaduh tu kena ada orang baik, dia kena macam tu. Baru unik, betul tak? Kita duduk kat Malaysia ni semua baik, tahu best. Pergi kat negara Arab Syekh tengok orang bergaduh, seronok tengok Arab bergaduh. Sebab Arab bergaduh mulut kongkang sebab tumbuk-tumbuk pecah muka kawan ni. Kita pergi kat tengah-tengah sebut sallallahu alaihi wasallam. Sekali je sepatah. Dia dah bergaduh tumbuk, dia boleh berhenti sekejap break. Sallallahu alaihi wasallam. Dia pun peluk kawan dia. Oh, unik. Kan unik lah tu. Tempat kita tak ada unik macam ni. Tak ada kan? Tapi nak cerita bergaduh tak bergaduh ni unik. Gaduh tu sendiri tu unik. Macam kita pergi parlimen, kita tengok orang bergaduh kat parlimen. Seronok tau. Kita boleh, kalau pergi parlimen ni, kita boleh tengok orang tua pengang budak-budak. Boleh tengok orang tua pengang budak-budak, dia bergaduh tak apa tau. Kawan ni kata Ali ni kata Ali tu kata kat Ali ni. Kita tengok kan, kita seronok. Kita keluar balik fikir sebenarnya orang bergaduh pasal apa kan. Masa tu baru fikir balik. Nak cerita ada bergaduh tu sendiri tu unik sebenarnya. Malaikat ni tak unik sebab tak bergaduh. Sama semua berzikir semua. Tak unik Syekh bumi ni. Allah Ta'ala pun panggil semua malaikat berimpun. Allah Ta'ala buat Adam. Allah Ta'ala semua berimpun. Allah Ta'ala pun buat ucap tamu. Apa ucap tamu Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak ciptakan di atas muka bumi ni khalifatan fil ardi, pentadbir bumi. Bila Allah Ta'ala kata aku nak buat Adam ni, malaikat ramai-ramai dia dengar, hai, berasa tak kena. Sebab apa? Jin dulu rasa dah. Jin dulu perang dah sama-sama dia. Jin tu dah melakukan pertumpahan darah dah sama-sama dia orang. Bila berlaku pertumpahan darah, Allah Ta'ala kata nak buat pula makhluk. Cuba tengok pula list, tengok bentuk ciri-ciri manusia tu apa dia? Ada akal, ada nafsu. Gaduh pula. Lalah malaikat ditanya ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, adakah patut kamu nak cipta makhluk yang akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah? Kau nak bagi bergaduh pula kata muka bumi ni. Soalan malaikat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dengan apa yang kamu tak tahu. Dia malaikat. Bila Allah Ta'ala kata macam tu, malaikat ni dia rasa bersalah juga dengan Allah Ta'ala. Bersalah tu adalah biasalah Syekh, kita ni kalau buat silap ni sikit-sikit rasa bersalah. Kita dengan ayah kita buat silap, kita rasa bersalah. Kita dengan mak kita buat silap, kita rasa bersalah. Kita dengan kawan-kawan kita buat silap sikit, kita rasa bersalah. Kita dengan Allah Ta'ala lah, kita rasa banyak bersalah. Rasa bersalah. Malaikat pun rasa bersalah. Tapi tak boleh kata apa lah. Allah Ta'ala pun buatlah Adam. Lepas buat Adam, Allah Ta'ala bagi kelebihan pada Adam. Wa'allama Adam asma'a kullaha. Allah Ta'ala ajak Adam segala nama-nama. Adalah ulama bahas, ulama al-mufassirun, ulama tafsir, dia pergi bahas apa yang dikatakan al-asma'a kullaha. Ada ulama tafsir kata asma'a kullaha ni segala nama benda-benda atas muka bumi. Adam ni tahu ni nama meja, ni nama jam, ni nama handphone, ni nama mushaf, ni nama mikrofon. Habis Allah Ta'ala ajar pada Adam. Satu tafsiran. Ada ulama lain tafsirkan al-asma'a kullaha ni nama malaikat. Allah Ta'ala panggil Adam, kau nak kenal? Ini nama Jibril, ini nama Israfil, ini nama Mikail. Adam, oh ya ke? Kan? Ada pula ulama lain, ulama tafsir lain kata yang dikatakan asma' kullaha ni al-lughat, bahasa-bahasa. Adam AS ni dia boleh bercakap semua bahasa-bahasa yang ada dalam muka bumi. Adam ni bukan sekadar dia boleh cakap Arab, dia boleh cakap Tamil, dia boleh cakap Hindi, dia boleh cakap Inggeris, dia boleh cakap apa lagi? Amerika. Dia boleh cakap pula yang Amerika tu apa ni, bahasa Inggeris yang British punya, yang Amerika punya. Habis dia boleh cakap. Oh, canggih Adam AS. Silap lagi pula kalau kita jumpa Adam AS hari ni, Adam AS boleh cakap jauh sikit. Silap bulan nak cerita canggih Adam AS. Al-asma' kullaha. Allah Ta'ala bagi ilmu pada Adam.
Lepas Allah Ta'ala bagi ilmu pada Adam AS, Allah Ta'ala pun panggil malaikat. Malaikat pun datang. Bila malaikat datang, Allah Ta'ala kata, malaikat, kamu boleh tak cerita nama sesama korang? Bagi Jibril, dia tu Israfil. Ni siapa dia ni? Jibril pun tengok Israfil. Ish, siapa dia ni? Tak berkenal pula. Oh, lemah tu Jibril. Tanya Israfil pun, aku tak kenal lah pula. Kan kau tak tahu. Panggil Adam pula. Adam boleh cerita ni Jibril, ni Israfil, ni Mikail. Bila Nabi Adam semua macam tu, kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah engkau ajar kepada kami. Sesungguhnya engkau ya Allah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan cerita Allah Ta'ala tentang penciptaan Adam AS. Tak apa, bila Adam AS ni dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan yang berilmu, Adam AS pun duduk atas muka bumi. Dia Adam di atas muka bumi tau, bukan duduk dalam syurga. Ada orang kata Adam dalam syurga. Tak, Adam ni asal-asal diciptakan di bumi. Kalau ada yang kata Adam diciptakan dalam syurga, itu bukan Quran, itu Bible. Itu Bible yang akan sebutlah Adam AS diciptakan dalam syurga. Tak, Adam AS ni duduk dekat bumi. Lepas duduk atas muka bumi tu, dia boring tau, sorang-sorang, boring. Yelah, tak ada kawan. Zaman dulu mana ada internet, Facebook lagi tak ada zaman tu. Kita tak terbayang macam mana Adam AS main Facebook. Oh, pening kita. Tak ada masa tu tau. Boring tau, boring. Kita duduk rumah seorang, Facebook ada pun kadang boring. Ini kan pula zaman tak ada Facebook, lagi boring. Sudah. Yang adanya pokok, yang adanya binatang. Takkan nak bersembang dengan buruk, takkan nak bersembang dengan pokok. Kau pergi kat pokok bersembang, hai pokok apa khabar? Pening pokok tu, cuma ada gini kan. Jadi susah tau, boring. Bila boring, untuk Allah Ta'ala cipta teman pada Adam, iaitu Hawa. Lepas ada Hawa, Allah Ta'ala pun suruh Adam dan Hawa duduk dalam syurga. Bila Adam dan Hawa dalam syurga ni, Allah Ta'ala buat undang-undang. Undang-undang Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Ada pokok ni kamu jangan dekat. Adam AS ni tak dekat, tapi Hawa pergi dekat. Bukan sekadar pergi dekat, bahkan dia pergi rembat sekali buah tu. Dimakan. Sedap bang, ni bang tak makan. Katanya Hawa ke Adam, kau ni cerita siapa meleleh helium tu. Cara sembang kan. Yelah, kadang satu benda tak sedap mana pun, tapi cara cerita tu menyebabkan kita meleleh helium. Tak sedap mana pun. Anda belajar Pakistan, ada tu keju tu kan, keju. Dekat Pakistan ni orang dia suka makan keju. Kawan Ana seorang tu, orang tengah ni, dia jumpa dia kata, rugi kau tak makan, kau tu meleleh helium. Dia cerita dengan muka kita jam. Ya Allah, kena makan ni. Termimpi-mimpi kita. Sebab cara dia cerita tu. Esok bangun pagi, tak boleh, kena pergi makan juga. Pergi makan, tak sedap pun. Rupa-rupa cara cerita tu lebih. Cara cerita tu lebih sampai kita pun jam. Betul. Orang pada cerita ni lain je. Betul. Orang pada cerita ni kadang-kadang kita dengar cara dia cerita macam betul tu. Padahal goreng kan. Dia goreng tu, ya Allah, betul ni. Sebab pandai goreng. Cerita dia pandai goreng. Apa lah cerita awal dengan Adam, dia goreng tu sampai Adam hujat. Kau nak cerita ni macam best ni. Aku dengar sampai meleleh-leleh dia. Pergi rembat sama. Lepas makan, Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala pun berambat Adam keluar daripada syurga, dan Adam AS dan Hawa jatuh. Semua tu asal daripada bisikan iblis lah. Jadi jatuh dekat dunia. Adam AS ni dia ada perintah awal yang Allah Ta'ala suruh Adam AS buat. Apa dia? Allah Ta'ala suruh Adam AS ni dia buat tapak Kaabah. Tapak Kaabah tu kan. Tapak Kaabah tu yang mula-mula sekali buat adalah Adam AS. Ibrahim dengan Ismail dia buat bangunan Kaabah, dan dia buat bangunan tu di atas tapak yang telah dibina oleh Nabi Adam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Allah Ta'ala sebut Quran. Ketika mana Ibrahim AS mengangkat bangunan pada tapak bersama dengan Ismail, kemudian kedua-duanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Sesungguhnya terimalah ya Allah daripada apa yang kami lakukan ini. Sesungguhnya Engkau ya Allah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Ta'ala sebut Quran. Masa Allah Ta'ala turun firman pada Nabi Ibrahim AS, Ibrahim pergi jumpa Ismail. Allah Ta'ala bagi arahan pada kita untuk buat tapak Kaabah, untuk buat bangunan Kaabah. Ismail ni tanya ayah dia, "Yolah ayah nak buat kat mana?" Juga kat mana. Masa duk timbul soalan dua tu, datang rihut tufan, angin yang berpusing, angin berputar. Datang angin pusing sampai dekat tapak Kaabah yang dibuat oleh Adam dulu. Dia terhakis, nampak petak.
Ibrahim kata kat sini. Barulah buat bangunan Kaabah. Cerita Ibrahim dan Ismail. Sebelum tu Adam buat. Kenapa Allah Ta'ala suruh Adam AS buat? Sebab Adam pernah duduk dalam syurga. Dia kat syurga tu, dekat syurga tu, atas tu, dia ada satu tempat tu dekat langit, namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni Kaabah malaikat. Yang malaikat ni, masa Allah Ta'ala ajar ilmu pada Adam AS, Allah Ta'ala bagi tes Adam, Allah Ta'ala bagi tes malaikat. Lepas tu Allah Ta'ala tanya Adam bagi jawapan, yang malaikat boleh bagi jawapan. Malaikat dia rasa bersalah dengan Allah. Kemudian dia kata, subhanaka la ilma lana illa ma'alam tadi tu. Dia terus pergi ke Baitul Ma'mur dan tawaf keliling Baitul Ma'mur. Malaikat ni dia tawaf ni, Adam tengoklah tempat tu. Dok tawaf, Allah Ta'ala kata, aku berbangga dengan tindakan malaikat. Sekiranya manusia di atas muka bumi nanti dia akan tawaf keliling Kaabah di dunia seperti mana malaikat tawaf di keliling Baitul Ma'mur dekat langit, aku akan ampun kesilapan manusia tersebut. Dan Kaabah kita ni betul-betul sebaris dengan Baitul Ma'mur. Kita pergi dekat Mekah ada Kaabah. Tengok langit ke atas. Langit ke atas tu ada satu tempat namanya Baitul Ma'mur, Kaabah malaikat. Tengoklah tak nampak, memang tak nampak. Pergi tak nampak pun Ustaz, tak payahlah. Aku cerita atasmu memang kau tak nampak lah, tapi atas ni memang ada satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Okey, kenapa Allah Ta'ala suruh Adam AS dia pergi buat tapak Kaabah? Sebab Adam AS dia tahu dekat mana Baitul Ma'mur. Bila tahu Baitul Ma'mur, dia tahu tapak yang sesuai dengan Kaabah. Disebabkan itu Adam AS diarahkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala buat tapak Kaabah. Ni cerita tau. Cerita ni dalam ayat yang kita baca ni. Cuma ada ringkas dengan pendek cerita ni. Cuma apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita yang kita bawa berdasarkan ayat yang bacakan tadi? Yang pertamanya kita nampak betapa demokrasinya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni Syekh, dia kalau nak buat Adam AS, dia tak payah tanya malaikat. Dia buat-buat lah. Sebab Allah Ta'ala Tuhan Maha berkuasa. Dia nak buat-buat lah, masalah. Tapi Allah Ta'ala ni punya demokrasi. Dia pergi tanya dulu malaikat. Padahal tak payah tanya, buat lah. Dah pergi jumpa malaikat ni, aku nak buat ni Adam AS. Dia tanya dulu malaikat. Allah Ta'ala Syekh, kita tak ada demokrasi ni. Kita ni kalau cakap lebih-lebih masuk ISA. Kita lah tu. Nampak? Adapun Allah Ta'ala dengan malaikat, dia bagi tahu malaikat. Dan Allah Ta'ala tak marah bila malaikat ni persoalkan Allah. Malaikat taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu dima'. Ya Allah, adakah betul kamu nak cipta makhluk yang akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah? Tengok, malaikat boleh tanya macam tu. Kalau kita lah cakap banyak, kita macam tu tau tak? Tahu beza tau Allah Ta'ala dengan malaikat satu lah. Kalau kita tengok dalam ayat lain, Allah Ta'ala ni cerita Allah Ta'ala dengan Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala sebut Ibrahim AS pergi tanya Allah Ta'ala, kaifa tuhyil mauta? Wa isqala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta? Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhus arba'atan minat tayr. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kisah berkait dengan Ibrahim AS. Satu hari dia pergi tanya Allah Ta'ala, arini, tolong perlihatkan kepadaku wahai Allah Ta'ala, kaifa tuhyil mauta, macam mana kau hidupkan orang mati? Ni, bagi aku tengok mata kepala, biar aku tengok sendiri ni Allah. Allah Ta'ala tanya balik Adam, tanya Ibrahim AS, kau tak beriman ke? Kau tak beriman ke Ibrahim AS? Kata Ibrahim, beriman. Bala, beriman. Dah tu ditanya lebih, kenapa? Litatma'inna qalbi, nak bagi hati tenang, sedap hati sikit. Allah Ta'ala Syekh tak marah Ibrahim. Walhal Allah Ta'ala Tuhan Maha berkuasa. Maha berkuasa. Allah Ta'ala nak buat lagu mana pun, kau percaya dah lah, tak payah cakap banyak. Tapi Ibrahim AS bila tanya, Allah Ta'ala bagi jawapan elok. Apa jawapan Allah? Fakhus arba'atan minat tayr. Kau ambil 4 ekor burung. Kalau tengok dalam kitab tafsir tu, disilap apa Ibrahim AS ni ambil bijirin, dia letak, dia panggil burung. Menjinakkan burung. Dia panggil. Bila burung datang, yang datang tu 4 ekor burung betul. Apa 4 ekor burung tu? Yang pertama burung kabuter. Apa dia kabuter ni? Burung merpati. Kabuter ni bahasa Hindustan. Kabuter. Untuk guru aku, untuk guru Pakistan. Jadi guru bahasa Hindustan lah. Kan? Kabuter, burung merpati. Yang keduanya burung merak. Yang ketiganya burung gagak. Yang keempatnya ayam. Sebab ayam ni kategori burung, dia bersayap kan. Kalau pergi kat Tanah Arab, kedai ayam tu ditulis at-tuyur. At-tuyur tu makna burung. Tapi dalam tu jual ayam. Cari burung tak ada seekor pun.
Dalam tu kan. Sebab ayam tu berkepak, jadi dia panggil at-tuyur, dia panggil burung juga. Maulana Abdul Syukur, dia pergi sebut, kenapa Allah Ta'ala ambil 4 ekor burung. Burung tu mesti kabuter, burung pati, burung merak, burung gagak dengan ayam. Kenapa? Kata Maulana Abdul Syukur, dia kata 4 ekor burung ni perangai dia ada pada manusia. 4 ekor burung ni, perangai 4 ekor burung ni ada pada manusia. Burung pati ni, dia punya sikap dia apa dia? Dia suka terbang tinggi-tinggi. Dia nak tunjuk macam jawatan dia bagus sangat. Orang macam tu juga. Orang ni sanggup bunuh kerana jawatan, betul tak? Orang ni dia sanggup pergi jumpa dengan Soros semata-mata nak mempertahankan jawatan, betul tak? Laku kan? Dia dah cakap memang saya pergi jumpa, apa masalah? Kata dia lah. Siapa dia? Dia fikirlah sendiri. Kan? Kerana jawatan tau. Kerana jawatan dia sanggup bunuh orang. Ni berlaku. Kita baca cerita dekat Libya. Libya tu yang Ammar Gaddafi sebelum ni, dia sanggup bunuh rakyat dia, kenapa? Sebab mempertahankan jawatan. Betul? Syria, Bashar Assad, dia pergi bunuh rakyat dia. Kenapa dia bunuh? Mempertahankan jawatan. Kerana jawatan, orang sanggup bunuh orang. Dekat Malaysia pun serupa. Nak mempertahankan jawatan, bom orang sampai hancur dengan C4 pun tak apa. Yang penting jawatan aku dipertahankan. Dia selalu tu. Memang ada pada manusia. Kabuter, burung pati. Ada pula orang ni perangai dia macam burung merak, kerana kecantikan. Ada kan? Nak tunjuk dia tu handsome sangat. Kalau berjalan tu biar bertukar dengan Aaron Aziz. Kalau boleh Aaron Aziz pun kata, "Ish, tak handsome je dia." Macam tu kan. Dia kalau boleh macam tu tau. Ada orang perempuan pula nak lawa. Kalau boleh biar dia lawa tu macam Maya Karim. Biar muka macam Maya Karim pun. Contoh, dia nak macam tu tau, kerana kecantikan. Ada orang ni pula perangai dia macam orang gagak. Gagak ni suka pada benda-benda kotor. Ada kita dia kerja dengan maksiat, dia hidup di atas muka bumi. Dan ada orang ni perangai macam ayam. Ayam ni dia bangun pagi, dia nampak jagung. Tengah dia makan jagung, tiba-tiba dia nampak ayam betina. Dia makan jagung ke dia kejar ayam betina? Dia kejar ayam betina, lupa jagung. Kan? Ni ayam, perangai ayam. Perangai ayam ni ada tak pada manusia? Ada kan? Ada. Allah Ta'ala nak bagi tahu 4 ekor burung ni, perangai 4 ekor burung ada pada perangai manusia. Ibrahim AS dia ambil 4 ekor burung, disembelih. Lepas sembelih, dia cincang halus daging burung, dia campur. Lepas campur, dia ambil sikit, dia letak satu bukit, 4 buah bukit. Lepas tu Ibrahim AS pun panggil balik. Bila panggil burung yang tadi dah campur, datang balik. 4 ekor burung duduk depan Nabi Ibrahim AS. Ibrahim pun datang satu keyakinan bahawasanya Allah Ta'ala boleh menghidupkan orang yang dah mati. Cerita Allah Ta'ala boleh menghidupkan orang mati, tapi Ibrahim AS dia pergi tanya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi jawapan dengan baik. Apa gambaran? Demokrasinya Allah Ta'ala. Bahkan lebih daripada itulah. Syekh, Allah Ta'ala macam tu tahu. Kita je Samsi, betul. Kita ni kadang boleh cakap bagi arahan pada orang, tapi kalau orang tanya kita balik, kita sudah melompat. Ini berlaku kan? Nabi Muhammad demokrasi. Nabi Muhammad cukup demokrasi. Nabi Muhammad SAW. Kita tak boleh nak bayang tau, orang tengah khutbah Jumaat atas mimbar, tiba-tiba datang seorang pergi maki dekat dalam masjid. Korang tak pernah tengok orang maki khatib. Ana pernah tengok tau. Arab kan suka maki orang. Khatib tu khutbah panjang. Ni berlaku dekat Mesir. Ana cerita masa belajar di Mesir. Khatib tu khutbah. Dia kalau pergi Mesir, dia punya khutbah ni cukup ilmiah. Ana ingat kat satu masjid dekat Mesir, Masjid Syarbini, satu masjid. Khutbah Jumaat ni, dia boleh cerita sirah An-Nabawiyah, sirah Nabi. Dia cerita-cerita, tengok dah lewat. Okey, kita bersambung pada minggu depan. Power khutbah. Dia boleh bersambung, tak tahan tu. Tu cerita di Mesir. Ni cerita Mesir. Ada pula satu tahun, anak pergi di Mesir, mula sekali nak sampai di Mesir, dekat satu masjid, nama Masjid Musa. Yang jadi khatib tu ulama Azhar. Dia khutbah tak pakai teks semua tak. Dia boleh cerita khutbah tu masa tu dekat dengan raya, dia cerita hukum zakat. Dia siap buat kiraan pula kat atas tu. Kiraan macam ni, dia kira siap. Kalau zakat ni banyak ni, kalau zakat dia ambil kira atas tu. Kira-kira dia kata kalau korang semua nanti rasa nak tanya soalan, lepas khutbah main jumpa aku depan ni. Power tu ulama Azhar. Tu cerita di Mesir. Dia sebabkan ulama dia orang ni alim, dia orang ni kadang khutbah tu lama sangat, dia ralik. Bila ralik tu, ada Pak Arab tu berhenti, dia boleh bangkit son. Oi, berhenti cukup lah, dah lewat tadi. Arab boleh buat kerja tau. Kat Malaysia tak ada buat kerja macam tu.
Setakat ni aku tak nampak lagi lah orang Malaysia awak macam tu. Khatib lah rajin macam mana pun khutbah. Sampailah sejam sekalipun, duk tak puas hati kat belakang je. Nak sound tak berani share. Duk tak puas hati lah, bila lah nak habis orang nak pergi kerja lah, apa tak reti ke Pak Imam ni kan. Macam tu je. Kita kan. Kita nak bangkit pergi sound Pak Imam tak berani tau. Tu berlaku tidak dekat Gombak. Dr. Hasan Ali. Kenal kan? Dia pergi khutbah ke satu masjid. Mula-mula sekali kita ambil kerajaan Pakatan Rakyat dekat Negeri Selangor ni kan. Masjid dah terbuka, orang jemput lah Dr. Hasan Ali. Aku tu masukkan dia sekolah agama masa tu. Dia punya khutbah syok, kerongkrang dia khutbah kat Gombak. Tengah tu khutbah, dekat situ ada Pak Arab mengajar kat UIA tu. Jadi Pak Arab dengar khutbah lama sangat, dan sekali ada Pak Arab seorang tak berhenti, dia berdiri tunjuk jam. Nak suruh kawan tu berhenti. Oh, canggih Pak Arab. Pak Arab buat tu, orang Malaysia kita tak buat. Kalau dia nak marah macam mana pun, dia peram seorang-seorang. Nah, dia dulu diam tu dalam hati maki. Kalau macam bagus sangat. Kan? Tu yang kita buat. Tapi Arab buat. Nabi Muhammad kena tahu macam tu. Nabi Muhammad dia tengah khutbah, untuk khutbah. Arab Badui datang pergi sahut. "Ai Muhammad, kau ni khutbah tak habis tau. Kau tak nak kampung kau boleh tak hujan? Kau tu YB." Kalau kita YB lah. Kau tu ada jawatan tau. Kapan aku tak hujan? Doalah pada Allah biar turun hujan. Dia boleh sahut Nabi masa Nabi tengah khutbah. Sahabat Nabi ni bangkit tengok jeling. Dia ni makan cepu tak pasal. Tak payah cerita sahabat Nabi lah. Kalau kita fikir macam tu kan, kita fikir nak cepu sekali mangkuk ni, pasal dia ni. Nabi Muhammad tak marah, biar. Nabi Muhammad tu tanda tangan, ya Allah aku bagilah kampung Pak Syekh tu hujan. Minggu depan Nabi khutbah, sekali lagi Badui tu datang. Dia datang, "Muhammad, bukan ni khutbah. Kau doa hari tu dah hujan dah. Tapi tak berhenti sampai hari banjir ke buat aku. Doa pula biar berhenti pula. Kau tak pasti tau tak?" Tapi Nabi Muhammad ni dia cukup demokrasi tau. Dia tak marah orang. Orang nak tanya, okey fine, tanya soalan. Tu Nabi SAW. Dia tak marah pada orang. Tu Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW tengah perang. Ada orang ni perut boroi lah sikit. Abang Roy. Macam mana Abang Roy? Makan terlebih kan? Terlebih perut. Masa dah betul saf tu perang tu, orang dekat tepi nampak terlebih perut. Nabi Muhammad kata, dia ni lah kan, perut terlebih. Ambil kayu sugi pergi cocok. Baik, lekas sikit. Apa hal terlebih-lebih pula kat sini? Memang tegus tadi. Dia kata, "Muhammad, engkau diutuskan untuk bawa rahmat, bukan jadi samsing." Boleh dia sama macam tu Syekh Nabi Muhammad. Kalaulah ada orang buat hari ni demonstrasi pula ke hamba Allah ni. Demonstrasi pula, kenapa kau hina Nabi Muhammad? Dia boleh kata, "Muhammad, kau diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk bawa rahmat, bukan nak jadi samsing." Nabi Muhammad Syekh bila dengar macam tu rasa okey, kita apalah aku buat silap. Tak maaf lah. Apa kau nak pada aku? Oh, kau cocok buat aku pun nak cocok buat kau. Takkan kau seorang boleh cocok buat aku. Aku punya cocok nak letak kat pajak gantung. Aku nak cocok buat kau juga kan. Okey, tak apa. Nabi Muhammad selak jubah dia. Hamba Allah tak dia pergi dekat, dia bukan cocok, tapi dia pergi cium perut Nabi Muhammad SAW. Apa kita nak gambarkan? Keterbukaan Nabi Muhammad SAW. Okey, Nabi Muhammad ada keterbukaan. Allah Subhanahu Wa Taala ada keterbukaan. Kita lagi-lagilah kena ada keterbukaan. Kita kena ada sifat demokrasi. Sebab Nabi Muhammad SAW sebut, "Fa inna li sahibil haqqi maqalan." Sesungguhnya orang ada hak, kita kena bagi ruang dia bercakap. Ayat ni bila Allah Ta'ala cerita Allah Ta'ala nak buat Adam AS, Allah Ta'ala pergi tanya dulu malaikat. Walhal Allah Ta'ala memang nak buat Adam AS, tapi kenapa tanya? Demokrasi Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala cerita penciptaan Adam AS ni sebagai khalifah, pentadbir bumi. Apa nak khalifah? Khalifah ni maknanya qamatuddin wa siyasatud dunyawi. Mentadbir bumi ni berdasarkan agama. Sebab apa? Sebab agama ni sifat dia memberi rahmat kepada manusia. Sifat agama ni dia memberi rahmat kepada manusia. Agama ni dia tidak akan menafikan hak manusia. Agama ni dia nak selaraskan kehidupan manusia supaya manusia ni tidak akan menzalimi kepada golongan lain. Ini sifat agama. Dalam masa sama dia mesti ada pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi ni dia perlu ditadbir dengan agama bumi ni. Cuma di sana ada manusia yang tak nak agama. Itu biasa. Mana-mana pun akan berlaku. Apabila kita tengok ada manusia yang tak nak pada agama, kita sebagai orang yang tahu agama kena cerita agama pada mereka supaya mereka boleh terima agama. Ini sifat ini sifat yang perlu ada pada diri kita. Islam ni dia ada sejarah pemerintahan tau.
Walaupun kita tak nafi, ada Nabi yang tak sempat merintah, ada. Nabi ni yang merintah tak ramai. Nabi yang sempat merintah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad. Nabi Musa tak sempat merintah. Nabi Isa tak sempat merintah. Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim tak sempat merintah. Ini berperang sampai mati ni. Sampai mati duk perang-perang bersudah tak merintah. Yang sebab merintah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud pula merintah, dia take over kerajaan. Nabi Daud ni dia boleh merintah, kenapa? Sebab dia take kerajaan daripada bapa mentua dia. Dia ada peperangan Jalut dengan Talut, dia panggil. Jalut, Talut. Jalut ni ahli jahat, Talut ni ahli baik. Berperang. Bila tengah perang, Talut ni buat keluar satu statement. Siapa yang boleh bunuh Jalut, aku akan bagi hadiah. Hadiah dia kahwin dengan anak perempuan aku. Nabi Daud alaihissalam pergi lawan, pergi bunuh. Bila bunuh Jalut, menang. Nabi Daud pun minta kahwin dengan anak Nabi Talut. Talut mati, Nabi Daud jadi pemerintah. Dia kahwin, dia dapat pemerintah tu sebab apa? Sebab kahwin dengan anak Perdana Menteri. Kan? Biasalah tu, teori kahwin tak jadi menantu, jadi Perdana Menteri ni ada. Cumanya hamba Allah seorang ni tak sebab berjaya je. Siapa dia? Fikirlah siapa dia kan. Tapi ada, teori tu memang ada. Nabi Daud dah buat dah. Dan Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman tu anak pada Nabi Daud. Bila meninggal Nabi Daud AS, naiklah Nabi Sulaiman AS. Lepas pada tu dah tak ada pemerintahan dah. Naik pula zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merintah. Lepas tu sahabat 4. Lepas daripada tu Syekh bergaduh, berperang sama-sama sendiri. Perang, naik pula pemerintahan Muawiyah. Dia datanglah satu sistem namanya monarki, pemerintahan berkeluarga. Lepas dia patu anak dia satu dinasti yang dinamakan sebagai dinasti Umayyah. Lepas tu jatuh pula dinasti Umayyah, naik pula satu dinasti namanya dinasti Abbasiyah. Jatuh pula dinasti Abbasiyah, naik pula satu dinasti namanya dinasti Utsmaniyah. Jatuh pula Utsmaniyah, naik pula satu pemerintahan namanya pemerintahan sekular. Di Turki kan sejarah ni. Nak cerita Islam ada sejarah pemerintahan. Itu sejarah pemerintahan Islam. Hari tu ada orang tanya soalan. Dia kata, Ustaz, orang dok kata tanah Melayu ni perintah oleh Islam. Kenapa masa Portugis masuk hari tu, kerajaan Islam Turki tak tolong kerajaan tanah Melayu? Aduh, pening aku orang tanya soalan tu. Aku bukan ahli sejarah. Tapi sekadar pembacaan anak, yang anak tahu pula, sebenarnya tanah Melayu ni memang ada hubungan rapat tau dengan kerajaan Turki. Antaranya lah penggunaan sultan. Kita Islam masuk tanah Melayu ni, dia tak macam Islam masuk negara Arab. Islam masuk negara Arab berperang tau, bunuh-bunuh. Nabi Muhammad SAW tak larat berperang. Bunuh. Tanah Melayu agak-agak masuk Islam ni, Islam masuk tanah Melayu perang ke? Tak tahu, dengan dakwah ke? Buktinya Melaka. Dia Melaka ni, dia bukan nama pokok Melaka tau. Melaka ni bahasa Arab sebenarnya Malqa. Malqa ni makna Melayu tempat pertemuan pedagang Arab, pedagang India bertemu dekat situ. Disebabkan pedagang bertemu di situ, nama tempat tu Malqa bahasa Arab, tempat pertemuan. Tapi orang Melayu sebut kalimah Arab macam mana kat agak? Dia tak jadi Malqa, jadi Melaka. Kan? Yalah orang Melayu cakap Arab, macam mana? Orang Kelantan cakap Arab, lagi pening. Orang Kelantan cakap Arab, bunyi Kelantan ke tahu tak? Ila aina ya Muhammad? Kemana tu Muhammad? Ila dukan. Nak sebut ila dukan. Sepatutnya nak pergi kedai. Tapi nak bunyi Kelantan ila dukan. Mampu pening Arab. Boleh dengan bawah ni kan. Antara kalimah Melaka. Islam masuk di tanah Melayu bukan dengan peperangan. Islam masuk tanah Melayu dengan dakwah. Kita baca sejarah, Islam masuk di tanah Melayu Malaysia, masuk melalui seorang raja namanya Parameswara. Parameswara katanya lah, mari pada Majapahit, mari sampai dekat Melaka. Lepas tu dia berehat kat satu tempat, sandar kat pokok. Tengah sandar tu tiba-tiba datang dua ekor binatang. Satu serigala, satu lagi rusa, bergaduh. Kau bukan bergaduh. Bila bergaduh, dia terkejut sebab serigala kalah, rusa menang. Selalunya kalau situasi macam tu mesti serigala menang. Tak, rusa pula menang. Dia pun pelik. Pelik tempat ni. Tempat nama apa agak-agak? Dia pergi tanya ulu balang keliling. Tak tahu tuanku. Pokok betul sana ni pokok apa kan? Yang hamba Allah pun tengok. Ada buah Melaka tak tuanku? Lagu tu kita buat nama negeri ni negeri Melaka. Ni cerita anda dengar masa anda jampat dulu. Dan anda percaya dan beriman dengan cerita ni. Bukan sekadar percaya, beriman lagi cerita ni kan. Maknanya kalau orang cerita lain, tak boleh lawan. Kan? Punya percaya dengan cerita ni.
Bila? Masa jam 4. Masa mengaji dekat sekolah kebangsaan Sungai Buloh sini. Sekolah rendah kebangsaan Sungai Buloh kan. Okey, belajar atas sikit. Pergi ke Pakistan, pergi ke Mesir. Di Mesir dia ada fakulti sejarah. Dia buat kajian tentang tarikh, sejarah-sejarah pemerintahan Islam. Antara sejarah yang telah dibongkarkan adalah Islam di tanah Melayu. Ada pembongkaran, orang bongkar. Rupa-rupa ni Syekh tak berkait langsung pun dengan pokok Melaka. Betul-betul Melaka ni tempat pedagang Arab, pedagang India, pedagang apa tu bertemu situ kan. Dan di situlah masuknya Islam di tanah Melayu. Tu cerita dia kan. Sebab orang tiba persoalan, betul ke pokok Melaka? Sebab Parameswara ni betul ke dia cakap Melayu? Parameswara cakap Melayu ke tak? Dia datang pada Majapahit, singgah-singgah dekat tanah Melayu tu, dia cakap apa? Tak tahu dia cakap Melayu kot. Silap tu pula cakap Jawa tu. Tak apa lagi kalau cakap Tamil lagi kau bening. Betul tak? Itu Parameswara. Dan Islam masuk tanah Melayu, tanah Jawa, dia tak perang tau. Macam contoh di tanah Jawa, anda baca sejarah macam mana Islam masuk di tanah Jawa. Bermula daripada Maulana Malik Ibrahim, Wali Songo yang pertama. Wali Songo yang pertama, dia ajak orang kepada Islam bukan dengan pertumpahan darah. Dia masuk dengan dakwah, dengan cara perubatan. Dia duduk kat situ, duduk dalam masyarakat Hindu. Orang Hindu ni sakit, nak berubat. Cari Tok Bomo Hindu. Tok Bomo Hindu berubat tak sihat. Last kali jumpa Maulana Malik Ibrahim, Maulana Malik dia kata tak apa, biar aku buat. Dia bomo, cara Quran. Dia baca Quran, dia baca hadis, sihat. Orang Hindu jadi kagum. Last kali pergi jumpa Maulana Ibrahim, mengaji Maulana Ibrahim. Last kali orang habis bakat beriman dengan Allah SWT. Ini berlaku tanah Jawa. Mari satu zaman pula, satu era, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ni fikir macam mana kita nak bagi kuatkan lagi orang supaya boleh terima Islam. Orang Jawa Hindu pada masa tu jadi satu budaya. Kalau orang tu mati, dia ada satu akidah. Hari ke-7 kawan jadi apa, hari ke-lepas tu jadi apa. Dan orang ada ritual amalan yang diorang lakukan. Pada hari ke-7 diorang buat perhimpunan, buat makan, lepas tu diorang baca. Macam kita tahlil arwah lah. Sunan Kalijaga kata kita kena ubah style ni. Tentu apa yang kita kena ubah? Kita tukar ritual. Yang ni kekalkan. Kita tukar ritual daripada ritual Hindu kepada ritual Islam. Baca Quran, baca hadis. Datanglah satu amalan yang disebut sebagai tahlil arwah. Siapa cadangkan benda tu? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ni salah seorang wali songo. Islam masuk macam tu Syekh tanah Melayu, bukan dengan peperangan. Tempat lain Islam masuk dengan peperangan. Orang Melayu kita ni pula ikut raja. Kalau raja musuh Islam, dia pun ikut musuh Islam sama kan. Negara barat, Islam masuk dekat negara barat bukan dengan taat orang buta tuli tau. Kita Islam tanah Melayu ikut Islam ni buta tuli. Barat tak. Barat, orang barat masuk Islam sebab kefahaman, perdebatan ilmu. Dia orang dengar Quran, dia orang dengar hadis, dia orang cari dekat mana logik di Quran, dekat mana baik di Quran, dekat mana unsur spiritual yang sesuai dengan hati dia orang. Dan sekali dia orang terima Islam. Ini berlaku di negara barat. Ini Islam tau, Islam masuk tanah Melayu. Jadi kita nak gambarkan Islam tanah Melayu ni, dia masuk era zaman Uthmaniyah Turki dulu. Dan pada masa tu kerajaan Turki dengan kerajaan Melayu jadi hubungan. Jadi hubungan baik. Antaranya adalah penggunaan sultan. Itu antaranya. Dan antara lain bukti tanah Melayu pernah diperintah oleh Islam adalah orang jumpa batu bersurat dekat Kuala Berang Terengganu. Batu bersurat itu menyatakan ada terlaksananya undang-undang Islam, hudud, qisas, ta'zir. Dalam batu bersurat itu juga menyatakan Islam terlaksana pada ketika itu. Hukuman ini bukan sekadar dikenakan kepada rakyat biasa, bahkan kalau raja sendiri melakukan kesalahan, raja pun akan dikenakan hukuman. Batu bersurat maknanya Islam pernah memerintah tanah Melayu. Kita baca pula salah seorang raja tanah Melayu di Terengganu, Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin ni dia bukan semata sultan tau, dia orang alim. Dia boleh tulis satu kitab, nama kitab Itqanul Muluk. Main-main kau sultan dulu tulis kitab. Sultan sekarang mampu tak reti tulis kitab, buat haro cafe boleh. Tu sultan sekarang. Sultan dulu canggih dia tulis kitab tau, Itqanul Muluk. Dan Itqanul Muluk ni last kali jadi perlembagaan kerajaan Terengganu pada zaman tu. Ini cerita sejarah Islam tanah Melayu. Memang Islam tanah Melayu pada masa tu ada hubungan kait dengan kerajaan Uthmaniyah Turki. Problemnya kerajaan Uthmaniyah Turki ni zalim. Kerajaan Uthmaniyah Turki ni mewah sangat. Rakyat diorang ni susah. Pemerintah diorang ni kaya. Punya kaya Syekh. Kalau pergi dekat Turki, Museum Topkapi, kerusi ni dia punya tombol tu emas. Punya kaya. Kursi, tombol tu emas.
Kita nak pakai emas kat gelang ni pun susah. Nak pakai cincin 24 juta bising satu Malaysia tahu tak? Nak pakai cincin emas 24 juta bising tahu. Yang Turki ni dia tombol tu daripada emas. Rakyat dia bangkit nak lawan, tak boleh. Mana lawan kena tangkap. Lawan kena tangkap. Last sekali pemerintahan Turki ni datanglah seorang pemerintah yang baik, nama Sultan Abdul Hamid. Naik. Tapi dia tak boleh buat apa dah sebab kerajaan dah teruk sangat. Dengan rasuah dia, dengan kroni dia, bagaimana golongan-golongan rajin ni merembat hati rakyat. Last sekali kerajaan itu jatuh. Naik pula satu pemerintahan, namanya pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, Turki. Dia tukar sistem pemerintahan tu daripada Islam kepada pemerintahan sekular. Sekular zaman tu cukup dahsyat. Tak boleh azan kuat-kuat ni, azan dalam masjid dia. Orang perempuan ni kalau kat luar tak boleh pakai tudung, kena buka tudung. Tak boleh pakai labu-labu ni, kena pakai skirt semua ni. Mana-mana rakyat yang keluar pakai tudung kena tangkap. Mana-mana rakyat keluar pakai labu sikit, tak pakai skirt kena tangkap bagi orang perempuan. Orang lelaki ni tak boleh berjanggut ni, kalau berjanggut kena tangkap ni. Ni kepiah lagi tak boleh pakai, Turki. Tapi perubahan berlaku di Turki era sekarang, alhamdulillah. Zaman bila Erdogan naik sebagai pemerintah di Turki. Erdogan dia mula-mula sekali naik, dia terpaksa berhadapan dengan kerajaan sekular. Kerajaan Turki ni perlembagaan dia tulis sekular. Kerajaan Turki dia tulis perlembagaan sekular. Mula-mula sekali dia menang pilihan raya, dia bawa bini pakai tudung naik masuk parlimen. Bawa bini pakai tudung masuk dalam parlimen. Termenung habis kerajaan pembangkang, geng pembangkang termenung. Dia macam mana ni tak sekular? Apa kata Erdogan? Inilah sekular, dia kata. Kalaulah saya paksa bini saya buka tudung, maknanya saya tidak sekular. Dia pergi spin balik kawan tu. Kau fikir betul juga. Sampai sekarang orang dah boleh pakai tudung kat Turki. Kat Turki nak cerita Turki berlaku perubahan. Tapi era Mustafa Kemal Atatürk memang teruk. Tu sekular teruk lah. Tapi sekular tu lah sekali boleh berubah. Siapa ubah? Orang bernama Recep Tayyip Erdogan. Tu sejarah dia. Anda nak gambarkan ini pemerintahan tau. Pemerintahan ni berlaku dalam zaman Islam, dan sebenarnya Allah Ta'ala nak gambarkan dalam Quran pemerintahan dalam Islam memang wujud. Ni ayat kita baca. Allah Ta'ala buat Adam AS apa tujuan? Allah Ta'ala suruh Adam AS mentadbir bumi. Bila kita sebut pemerintahan, Allah Ta'ala nak bagi tahu satu lagi, mesti akan berlaku pertumpahan darah. Mesti akan berlaku pertumpahan darah. Sebab itu malaikat tanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, adakah patut kamu nak cipta makhluk yang akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah? Berlaku Syekh. Dulu berlaku perebutan di antara dua aliran pemikiran. Satu namanya sosialis, satu lagi nama kapitalis. Berebut siapa nak dapat kerajaan. Berebut aliran kapitalis, sosialis. Jepun, Cina, British nak menguasai tanah Melayu. Berebut tu kerana perebutan ideologi. Siapa yang nak tadbir bumi? Siapa sistem ekonomi mana yang nak dipakai dalam sebuah negara? Berlaku perebutan, dan akhir sekali berlakulah pertumpahan darah di antara satu dengan yang lain. Dan antara lain bila sebut pemerintahan, dia mesti ada perbezaan pendapat di antara satu dengan yang lain. Berlaku. Kita pun berlaku perbezaan pendapat. Syekh, kita ni tak boleh nak bagi orang semua sama dengan kita tau, tak boleh. Mana mungkin kita nak bagi orang semua sama dengan kita? Tak boleh. Fiqh pada beza. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki, ada Hanbali. Kalau cerita politik dekat Malaysia ni, ada PAS, ada UMNO, ada PKR, ada DAP, ada MCA, ada MIC. Itu lagi tak larat nak bahas. Perbezaan tetap akan berlaku. Kita tak boleh paksa tau nak bagi orang UMNO masuk PAS. Boleh? Paksa boleh paksa. Kok masuk PAS tidak kursus Malay? Boleh? Mana boleh? Orang UMNO nak paksa orang PAS masuk UMNO? Boleh? Tak boleh. Cuma ni boleh kempen. Orang UMNO kempen, orang PAS kempen. Nak masuk, tak nak masuk, sudah. Kita boleh kempen. Seperti mana perbezaan mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Syafi'i dengan Hanafi Syekh berbeza. Boleh tak orang Syafi'i paksa orang Hanafi masuk Syafi'i? Kita pergi paksa Pakistan, kau masuk Syafi'i, kalau kau tak masuk, kami suruh nak sekali lagi. Boleh macam tu? Termenung Pakistan tu tahu tak? Tak boleh. Tapi kita boleh kempen daripada sudut pemikiran. Aku rasa pendapat aku yang paling tepat, kita pun sebut satu. Orang rasa betul, ikut. Pasal nak? Kita ni Syafi'i tau. Dalam beberapa part kita tak apa nak Syafi'i juga. Sebab apa? Sebab kita rasa Hanafi lagi senang. Betul. Kita di semayang hari-hari ni pun Syekh, kadang tak apa nak Syafi'i. Mazhab PE. Tahu mazhab PE? Tengok cerita Mami Jarum, tengok. Mami Jarum tu ada satu karakter, PE nama dia. Hidung besar tu kan. Betul tak? PE tu kan.
Dia punya loya buruk, ya Allah, termenung gitu. Loya buruk. Kita mazhab Syafi'i tu. Kita bukan mazhab Syafi'i sangat. Kita tu sendiri, kita yang mazhab Syafi'i ni tak berapa nak Syafi'i. Kita pergi dekat Pakistan tu, orang Pakistan mazhab Hanafi pun tak berapa nak Hanafi. Pun tak berapa nak Hanafi. Tak apa. Yang pasti kita nak gambarkan perbezaan tetap akan berlaku. Khilaf mesti berlaku je. Kita tidak boleh memaksa orang nak jadi kita, tetapi kita boleh toleransi di antara satu dengan yang lain. Kita tak payah bergaduh dengan orang mazhab Hanafi. Tak payah. Kita kat Malaysia ni tak payah nak gaduh orang UMNO ke orang PAS, tak payah gaduh. Hormat dia. Cumanya kalau korang nak bagi orang PAS, orang UMNO sokong PAS, orang PAS sokong UMNO, kempen. Buat secara sihat. Tak ada masalah. Benda tu memang dibenarkan di dalam Islam. Tak ada masalah apa pun. Cuma kalau aku orang PAS, mestilah aku kempen ajak pada PAS. Tak aku orang PAS. Betul tak? Bagi orang UMNO ceramah kat sini, dia akan kempen ajak masuk UMNO. Biasalah tu. Tapi tu sihat, tak ada masalah apa pun. Sebab apa? Sebab Islam ajar perbezaan pendapat Islam. Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita, Allah Ta'ala dengan malaikat pun ada perbezaan pendapat. Allah Ta'ala nak buat Adam AS berlaku perbezaan pendapat. Nampak? Berlaku Tapi Allah Ta'ala nyatakan, kok mana pun kita kena taat kepada Allah, sebab inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu berbanding kamu wahai malaikat. Semua perkara ni yang lebih tahu ni Allah. Jadi dalam perbezaan pendapat macam mana pun, perlulah akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala Tuhan yang Maha mengetahui. Ini sikap kita tahu. Dalam ayat kita baca yang ni lah yang kita kena ambil pengajaran. Macam mana kita nak ikut Allah Ta'ala? Mesti berilmu, kena belajar. Allah Ta'ala sebut wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ayat ni kalau nak bahas panjang lagi lah. Tak cukup pada hari ni. Cukuplah lain kali pula, wallahu alam. Sebab ada nak kena pergi Kuala Lumpur pula. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu memberi manfaat, wa amalan salihan taqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu